Ada satu kejutan yang paling besar berlaku di Malaysia hari ini apabila Tular mengatakan bahwa Perikatan Nasional menolak RUU anti lompat parti. Sebenarnya menurut Lau, beliau menafikan PN menolak RUU anti lompat parti. Cuma mereka mahu penambahbaikan. Gerakan menafikan Perikatan Nasional menolak rang undang-undang anti lompat parti yang sedang diusahakan kerajaan sekarang. Sebaliknya, kata Presiden parti itu, Dominic Lau, PN mahu agar RUU tersebut dirangka dalam bentuk yang lebih komprehensif. Jangan salah faham dengan menyangka kami menolak akta tersebut. Tak ada sesiapa yang menolaknya. Kami semua bersetuju agar akta berkenan perlu untuk kestabilan politik dan mengurangkan rasuah, katanya pada sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menafikan wujud cubaan menggagalkan RUU tersebut walaupun mengakui ada butiran mengenainya yang tidak dipersetujui sesetengah pihak. Untuk rekod, langkah mewujudkan akta anti lompat parti adalah satu daripada persetujuan yang dicapai di antara PH dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani kedua-dua pihak pada tahun lalu. Ia digerakkan sebagai langkah mengelakkan suasana politik tidak stabil membabitkan tindakan sesetengah wakil rakyat yang melompat parti. Tindakan sedemikian misalnya menyebabkan kerajaan PH jatuh di luar pilihan raya pada akhir Februari 2020. Untuk rekod, PN yang dianggotai antara lain Gerakan PAS dan Bersatu merupakan sebahagian daripada kerajaan sekarang. Boleh dianggap tak adil. UMNO yang berjanji untuk menyokong akta tersebut secara konsisten menganggap Bersatu adalah parti yang menerima ahli politik melompat dan mengkritiknya. Sebahagian daripada ahli parlimen Bersatu memang merupakan tokoh yang memenangi kerusi masing-masing melalui tiket UMNO BN dalam PRU 14 pada 2018. Sebelum ini, Wan Junaidi berkata ada 3 kriteria utama yang menentukan sama ada seseorang itu dianggap melompat parti atau sebaliknya. Pertama, katanya, wakil rakyat yang memenangi pilihan raya dan kemudian mengumumkan keluar dari parti politik diwakilinya dengan menjadi ahli bebas atau menyertai parti politik lain. Kedua, katanya, seseorang wakil rakyat yang memenangi sebuah kerusi tetapi dipecat oleh parti. Dan ketiga, wakil rakyat bebas yang mengumumkan menyertai seberang parti selepas kemenangannya. Kata Lau, ciri kedua dan ketiga yang dirangka itu tidak menyeluruh kerana ada keadaan seorang wakil rakyat tidak bersetuju dengan kepimpinan parti mereka atau dipecat selepas mendedahkan salah laku pemimpin mereka. Kata ahli Dewan Negara itu, apa yang ditakrifkan sekarang boleh dianggap sebagai tidak adil. Akta itu mesti secara jelas menyatakan dalam keadaan apakah seseorang wakil rakyat yang dipecat partinya itu dianggap sebagai melompat, katanya. Lau juga berkata gerakan bimbang jika akta tersebut akan menjadi bahan ketawa masyarakat antarabangsa kerana nama yang digunakan kerajaan. RUU itu dalam bahasa Melayu ialah akta lompat parti bermaksud melompat dari satu parti ke parti lain. Maka apabila seseorang wakil rakyat bebas menyertai sebuah parti, mengapa ia dianggap sebagai melompat? Mungkin jangan gunakan perkataan lompat parti tetapi gunakan istilah lain dan ia mungkin lebih baik, katanya. RUU berkenan sepatutnya dibentangkan dalam sidang khas Dewan Rakyat pada 11 April ini tetapi pada Rabu lalu Wan Junaidi berkata draft mengenainya perlu dikaji semula bagi menjelaskan definisi melompat parti. Bagaimanapun sidang itu tetap akan diteruskan dengan kerajaan membentangkan draft pindaan perlembagaan bagi memudahkan pengenalan RUU tersebut. Ditanya mengenai perkara itu, Lau kelihatan tidak tahu menahu. Katanya, dia tidak dimaklumkan mengenai perubahan berkenan dan mendakwa ia akan dilaksanakan seperti yang dirancang. Selepas seorang wartawan menunjukkan kepadanya berita mengenai pelanjutan tersebut, Lau menjawab, berdasarkan apa yang kami terima dari Dewan Rakyat, akta dijadwalkan pada 12 April seperti yang dirancang, tetapi saya tidak tahu apa yang diubah. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, skim pengurusan 1MDB paling licik jahat. Berita sepenuhnya.
Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu pengurusan 1MDB melaksanakan skim paling licik dan jahat dengan mencuri jutaan dolar daripada syarikat pelaburan strategik negara itu. Cadangan Peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah itu dipersetujui oleh bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail ketika disoal balas. Ismi bersetuju. Ahli lembaga pengarah BOD 1MDB gembira apabila diberi taklimat oleh bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO Azmi Tahar dalam mesyuarat BOD pada 20 Oktober 2014 bahawa dana syarikat yang dilaburkan akan dikembalikan dari luar negara. Bagaimanapun, kata Muhammad Safi, perkara itu tidak pernah berlaku dan BOD 1MDB sebenarnya ditipu serta dikelirukan untuk mempercayai ia benar-benar akan dikembalikan, yang mana Ismi menjawab iya. Muhammad Safi yang merujuk kepada minit mesyuarat 1MDB berkata, dalam taklimat itu Azmi mendakwa sejumlah AS 870 juta sudah ditebus setakat pertengahan Oktober 2014 dan AS 300 juta lagi akan ditebus dalam beberapa hari akan datang. Peguam Datuk Seri Najib itu berkata Azmi berbohong kepada BOD 1MDB dengan menyatakan dana daripada pelaburan 1MDB dalam Petro Saudi Oil Services Ltd dipulangkan dan kononnya dimasukkan ke dalam Brazen Sky Ltd, syarikat yang diperbadankan di Kepulauan Virgin British, ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe. Tanpa memaklumkan, ia kemudian dikeluar dan dikembalikan kepada sebuah syarikat palsu, yaitu Abar Investment PJS Ltd. Muhammad Safi berkata ia adalah penipuan terbesar pernah dilakukan, tetapi BOD 1MDB tidak tahu mengenainya kerana bergantung kepada kejujuran pihak pengurusan syarikat. Menjawab persoalan itu, Ismi mengulangi pendirian BOD 1MDB dikelirukan oleh pengurusan syarikat. Saya rasa perkara yang sama saya katakan tadi, bulan puasa tak sedap nak cakap. Yang arif saya sudah menjawab pada November tahun lalu apabila beliau Muhammad Safi bertanya perkara yang sama. Saya masih menyatakan perkara yang sama, iaitu BOD diperdayakan, katanya. Saksi itu juga ditunjukkan dengan dokumen carta aliran wang yang disifatkan Muhammad Safi sebagai transaksi roller coaster dengan 7 kitaran jejak wang. Carta berkenaan menunjukkan wang yang banyak itu sebenarnya adalah pinjaman AS 975 juta daripada Deutsche Bank yang digunakan untuk menunjukkan ada dana dikembalikan kepada 1MDB. Daripada carta itu, wang dipinjam oleh 1MDB masing-masing berjumlah AS 223.33 juta dan AS 457.98 juta dipindahkan ke dalam akaun Abar Investment PJS Ltd dan melalui beberapa transaksi antara syarikat Lambasa Global Opportunity Fund, Bridge Global Absolute Return Fund SPC Brazen Sky, 1MDB Global Investment Ltd dan Universal Ventures Fund SCC. Bagaimanapun, 5 kitaran daripadanya menunjukkan sejumlah besar wang dikembalikan kepada Abar Investment PJS Ltd. Muhammad Safi berkata 1MDB meminjam wang daripada Deutsche Bank untuk mengelirukan lembaga pengarah bahawa ia adalah wang yang dikembalikan. Hakikatnya ia dipindahkan ke dalam akaun Abar Investment PJS Ltd atas alasan bagi pembelian balik 49% saham dalam syarikat subsidiari 1MDB. Peguam itu berkata skim jahat itu dilakukan pengurusan 1MDB dengan pihak berkomplot atas bantuan orang luar, merujuk kepada Jolo yang dikatakan tidak pernah mempunyai jawatan rasmi dalam 1MDB. Ismi bersetuju dengan cadangan peguam bahawa BOD tidak pernah tahu mengenainya. Beliau memberi keterangan terhadap Najib 68 tahun yang menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah
RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubuhan wang haram membabitkan jumlah sama. Perbicaraan di hadapan Hakim, Datuk Colin Lawrence sekira bersambung esok. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.